Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Damia Dina binti Saiful Razi. Nama saya Dina Desini, anak perempuan M. Tamun Servan. Dan saya pula Haidi Raisha Arisa binti Zairi. Kami bertiga telah bersepakat untuk memilih buku misteri Tongkang Biru. Kami memilih buku ini kerana kami menyukai genre misteri. Kami terpegun akan tajuknya iaitu Misteri Tongkang Biru. Jadi kami mahu menerokai dan mencari maksud Tongkang Biru dan cerita di sebaliknya. Buku ini mempunyai 28 bab dan mempunyai 206 muka surat. Oh, buku ini dikarang oleh Hashim Latif kan? Ya, ia dikarang oleh Hashim Latif. Buku ini diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2016. Seterusnya, mari kita pergi kepada sinopsis buku ini. Buku ini mengandungi 3 watak utama iaitu Irfan, Mustaqim dan Arif yang merupakan sahabat baik dan rapat. Sebagai anak nelayan, mereka sering membantu menambah pendapatan keluarga di laut. Pada suatu hari, muncul tongkang yang berwarna biru di kampung mereka yang amat mencurigakan ketiga-tiga sahabat itu. Kecurigaan itu mendorong mereka untuk menyiasat lebih tentang tongkang biru itu. Mereka mendapati yang tongkang biru itu menjalankan kegiatan penyelundupan diesel. Sebagai anak muda yang bertanggungjawab, mereka cuba membanteras kegiatan tersebut. Setiap kali mereka mendengar terdapat kelibatan tongkang, mereka akan segera ke laut untuk memastikan sama ada itu ialah tongkang biru atau tidak. Tetapi malangnya, mereka gagal untuk melihat tongkang itu. Pada suatu hari, mereka terlihat tongkang biru itu dan memerhatikannya. Tiba-tiba, ada sebuah lori berkepala merah menghampiri tongkang tersebut. Mereka nampak tongkang itu menyeludup berbelas tong minyak. Selepas itu, mereka segera memberitahu ketua kampung mereka iaitu Tok Penghulu Faizul untuk meminta pertolongan. Selepas mereka mengintai pergerakan tongkang biru itu, mereka dapat tahu yang mereka bukan hanya menyelundup minyak tetapi juga dadah dan senjata api. Apakah anda rasa mereka bertiga akan lakukan seterusnya? Sila kekal bersama kami sehingga ke hujung video ini untuk ketahui konklusi buku ini. Mari kita berbincang tentang watak utama yang terdapat dalam buku ini. Watak utama yang pertama ialah Arif. Dia seorang anak pendekar jurus 9 yang murah hati, matang, pandai berkata-kata, selalu memikirkan masa hadapan serta dia mempunyai bakat membuat jala. Arif suka mencari rezeki lebih dengan tujuan untuk masa hadapannya dan untuk memudahkan kehidupan ibu bapanya. Bagaimana pula dengan kawan baiknya? Kawan baiknya yang penyabar pula namanya Irfan. Dia adalah salah seorang anak Tok Siap Dali. Irfan ialah seorang yang ringan tulang, selalu berfikiran positif dan tidak suka bercakap perkara yang tidak berfaedah. Watak utama ketiga bernama Mustaqim atau sering dipanggil Kim, kaya dengan bahasa, tidak mudah melatah dan tidak pernah bercakap bohong. Hubungan mereka bertiga adalah seperti isi dengan kuku. Mereka suka mencari rezeki, tidak mudah berputus asa dan selalu bersyukur atas pemberian yang diberi. Mungkin sebab itulah mereka senang memahami antara satu sama lain. Oh ya, mereka juga dikenali sebagai pahlawan pantai. Dan watak utama yang terakhir ialah ketua kampung mereka iaitu Tok Penghulu Faizul yang banyak memberi sokongan, sentiasa bersemangat, bertanggungjawab dan mudah mesra dengan penduduk. Tok Penghulu Faizul juga sangat mementingkan kebersihan diri walaupun umurnya sudah dalam lingkungan dimokroan. Saya suka akan watak Arif. Dia seorang yang sangat rajin dan selalu memberikan sepenuh tenaga dalam apa jua yang dia lakukan. Walaupun dia tidak mempercayai tentang tongkang biru itu pada awalnya, dia tetap pergi dan untuk melihat tongkang biru itu kerana kepercayaannya kepada kawan baiknya sangat kuat. Semangat, sikap dan ciri-ciri watak di dalam buku ini patut kita contohi. Buku ini juga banyak menyebut tentang silat dan pendekar-pendekar, contohnya pendekawan Halim Halilintar dan Salim Anak Badak. Di samping itu, buku ini mempunyai banyak peribahasa dan terdapat perkataan-perkataan yang bombastik. Saya sangat menyukai watak Tok Penghulu Faizul kerana dia mempercayai mereka bertiga tanpa sebarang keraguan apabila mereka bertiga memberitahu Tok Penghulu Faizul tentang tongkang biru yang mencurigakan itu.
Tok Penghulu Faizal segera mengambil tindakan apabila beliau dapat tahu tentang penyeludupan itu. Beliau juga tidak berputus asa dengan mereka. Pengajaran yang saya dapat dari cerita ini ialah mereka sering mengamalkan pepatah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Walaupun pergerakan penyeludup itu licin seperti belut, tetapi selicin-licin belut akhirnya terperangkap dalam tukil. Begitu jugalah mereka berjaya menangkap penyeludup itu. Saya sangat menyukai watak Irfan kerana dia sangat peka akan persekitarannya. Pengajaran yang saya dapat dari buku ini ialah kita kena sentiasa cakna dan mendengar nasihat atau fikiran orang dengan hati yang terbuka. Saya sangat terpegun apabila setiap kali Irfan memberitahu Arif dan Mustaqim mengenai tongkang biru itu. Mereka akan segera ke laut tanpa ragu-ragu. Ini menunjukkan yang mereka sangat rapat dan mereka tidak tuduh-menuduh antara satu sama lain. Dah sampai masa kita tahu pasal konklusi buku ini. Adakah anda bersedia? Sedia. Konklusinya adalah Arif, Irfan dan Mustaqim berjaya menangkap penyeludup itu dengan pertolongan Ketua Kampung, Tok Penghulu Faizal dan lain-lain. Pihak polis juga telah menyumbang dalam menangkap penyeludup itu. Akhirnya, pihak polis terpaksa menembak mati penyeludup yang cuba melarikan diri daripada diberkas oleh pihak polis. Jadi, berjayalah tiga-tiga sahabat itu menyelamatkan kampung mereka dari penyeludupan minyak, dadah dan senjata api. Cuba bayangkan kalau mereka tidak menolong untuk menghentikan penyeludupan itu. Nasib baik diorang dapat mengekalkan keamanan kampung yang disayang. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Bye.